واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tak mana semula. Bangkit ingat bertua dulu supaya jalan lurus. Kalau tidak tepi jengkok tak berakar. Sakit dengan nama yang Maha Esa, maafkan aku terlena. Mata buka tapi aku leka. Sekarang kita sedia pasang deria kita lebih beka. Siap gerak gempur, sedia rentak tempur. Rendah onak lumpur, maju tiada undur. Tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur. Kalau kurang kaki tangan lutut dan siku diulur. Ini malam kita pakai tanjak songsang. Askar jati gerak senyap yang lain berkompang. Berani segerombolan tak takut bila seorang. Kuatkan mental jangan biar ada yang berlomba. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tak mana semula. Bangkit ingat bertua dulu supaya jalan lurus. Kalau tidak di tepi jengkok tak berakar. Sakit kau umpama cahaya yang menari bumi. Kau umpama hanjebah yang melindungi hatinya. Kau umpama senjata yang melindungi tanah. Sememangnya bendera yang gagah perkasa. Mana Tun Fatimah, mana semangat Tun Teja Datuk Maharaja Lela. Mana cucu Datuk Merah
keberanian Sarjan Hasan dan Lieutenant Dandan. Mari memartabatkan perjuangan Datuk Bahaman. Keris dulu dalam tangan, sekarang dalam otak. Paling tajam tak perlu hulus keluar tengkorak. Catur congak cukup sebelum langkah diorak. Tanpa rancangan rapi dah tentu kemenangan rosak. Rapat-rapatkan saf dan buka kuda-kuda. Bila bersatu tunggu lihat siapa berani cuba. Yang akan datang menaruh pada yang semasa. Bangkitlah Nusantara. Bangkit bila ditolak jatuh bagilah semula. Bangkit bila diluka nanti bolehlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bagilah semula. Bangkit bila dijajah boleh tamatlah semula. Bangkit ingat petua dulu supaya jalan lurus. Kalau tidak di tepi jadi bokor tak berasa. Jadi bangkit, berkumpul di bawah panji berbulan sabit. Tak sujud pada sesiapa di bawah langit. Tak mengalah walaupun betapa sakit. Sebelum layar bahtera, mari kita berakit. Dahulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bangkit dari tolak dan kembalilah semula. Bangkit bila diluka nanti bolehlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka dan boleh semula. Bangkitlah semula. Bangkit tamatlah semula. Bangkit umpama cahaya. Okey. Okey, testing. Cubaan 1, 2, 3. Jelas? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua kepada tuan-puan yang menyertai untuk pengisian program untuk malam ini bersama dengan Tuan Syekh Hakimi. InsyaAllah saya mewakili Tuan Farid sebab beliau maklumkan saya dia ad hoc ada meeting training dengan KISU. So saya wakilkan beliau untuk mengacarakan majlis insyaAllah malam ini. Lebih kurang selama berapa lama Tuan Kimi? Tuan Kimi ada depan saya ni. Okay. Kebetulan kami ni kat Terengganu. Okay, so kita buat vibe Terengganu malam ni. Okay. InsyaAllah lebih kurang sejam lah yang saya dimaklumkan oleh Tuan Kimi. Dan topik perkongsian pada malam ini adalah berkisarkan dengan kejap Tuan Kimi.
Okey. Berkisarkan tentang bank content, di mana sebelum ni seperti yang kita sedia maklum, Tuan Kimi ada dapat sesi perkongsian daripada Tuan Afnan, dan insyaAllah mungkin daripada perkongsian yang beliau dapat direct daripada Tuan Afnan, insyaAllah kita cuba minta beliau kongsikan, dan beliau sudi untuk kongsikan. Jadi sebelum kita teruskan kita punya majlis pada malam ini, sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, kita ada technical issue sikit tadi, tapi dah insyaAllah kita cuba settlekan. Tuan Kimi ada bersama dengan saya ni dekat office saya, di Kuala Terengganu. Jadi tanpa membuang masa lagi, tuan-puan, untuk itu sama-sama kita berikan tepukan. Okey, kita persilakan Tuan Hakimi untuk meneruskan sesi beliau, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bergema ke dia? Okey, minta maaf ada technical problem sikit. Okey, Tuan Salih duduk jauh sikit. Okey, hari ini kita sharing. Okey, masih bergema ke? Kita ada lebih kurang seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Majoriti wanita. Okey, kalau boleh saya lebih prefer kepada dua hala lah. Sebab saya just sharing, bukannya dia dua kali suara. Dia dua kali suara tak? Okey je, clear dengar. Clear. Oh, okey. Dengar Okey, baiklah. Okey. Saya lebih kepada sharing lah sebenarnya, bukannya lebih mengajar. Sebab saya minggu lepas ataupun 2 minggu saya pergi direct kepada Tuan Afnan. Saya dengar dua suara yang jadi mengganggu sedikit. Sekejap saya cuba bang. Hello. Sekejap Okey, saya cuba bang. Hello. Okey. Dia jadi lambat satu. Dia jadi lambat. Bila bercakap, lepas tu dia jadi lambat. Jadi lambat. Okey. Saya buat teknikal ni, nasib baik Tuan Suhaili ada. Okey, dah clear. Okey, kita teruskan kepada sharing kita. Sebelum tu perlu perkenal diri ke tak payah? Ke nak terus kepada konten? Perkenalkan diri sikit. Saya perkenalkan diri saya sikit. Nama panjang Syekh Muhammad Hakimi bin Syekh Hussein.
Okey, baik. Saya perkenal diri. Okey, biasanya orang panggil sini Kimi lah. Saya ex kerani di Hospital Sultanah Nur Zahirah, bahagian purchasing ubat. Masa tu pernah lah membeli duit kerajaan lah, 1 juta sehari tu biasalah. Beli just tekan klik. And then lepas tu berhenti kerajaan selepas 8 tahun. And then kalau biasanya geng-geng lelaki mungkin kenal kot, geng-geng lelaki yang seusia saya dalam 30-an lebih, hampir dekat 40 ni. Perempuan saya tak pastilah. Jenama mesotropin antara yang dibawa. Lepas tu Estetika Medispa, saya sekali lah. Sebelum tu Hanan Medispa tu sekali dengan Estetika Medispa, and then G-Pharmax, and then beberapa ada yang FMB apa semua. Yang sebelum ni saya ada share dalam company tersebut. Sekarang dah tak ada lah. Dulu saya ingat dalam 6-7 company yang berhad. Okey, sekarang ni lebih kepada bersendiri, and then baru ada 2-3 company enterprise lah. Kalau dulu Sdn Bhd, sekarang enterprise. And then boleh dikatakan baru nak bermula semula selepas pengalaman jatuh bangun, and then sekarang nak buat konten. Okey, bila nak buat konten ni, ada sifu saya, guru saya lah bagi tahu, kalau kita nak berniaga, kalau kita tak nak guna ads ataupun kita kekurangan duit, kalau tak nak guna untuk konten, lebih baik kerja makan gaji. Dia kata sebab konten adalah benda yang sangat powerful. Kalau sekarang ni orang muda banyak yang dikatakan sebagai satu sumber pendapatan, dia panggil new rich. Kalau kita dulu hanya orang lama, orang tua yang kita dengar millionaire, yang kita dengar saya bahasa Terengganu sikit macam Tuan Afnan juga. Saya Terengganurian. Dia ada ANG belakang tu sikitlah. Kalau tak faham tanya terus tanya dalam teks. And then satu lagi, apa yang saya nak share ni, kalau ada two-way communication, kalau nak tanya terus. InsyaAllah kita cuba huraikan. Kalau tak ni, Tuan Saili boleh huraikan sekali lah. Sebab dia depan saya je. Okey. Untuk konten ni, kita nak apa yang kita nak di akhir sharing, di akhir perkongsian kita ni, at least apa yang saya belajar dengan Tuan Afnan, masa tu dalam sejam je. Setengah jam lah saya rasa. Di akhir ni, kita dah boleh buat untuk setahun untuk konten. Dia konten yang memberi impact. Konten yang powerful adalah konten yang memberi impact kepada orang, yang memberi manfaat kepada orang. Kalau dia ada dua konten tau. Konten yang pertama kita shock sendiri. Dan sebelum ni saya pernah buat konten tu, kita shock sendiri. Dan yang kedua yang memberi impact, yang memberi memberi apa ni orang kata ni? Satu yang kita shock sendiri, yang satu lagi adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Gitu. Nasib baik ada Tuan Saili. Okey. Yang kita nak buatnya adalah konten yang memberi impak kepada orang lain. Okey. Kalau yang shock sendiri ni, contohnya, saya pun pernah buat untuk 30 days challenge. Kita tiap-tiap hari kita buat lompat bintang, kita buat pumping apa semua tu, adalah untuk kita sendiri, at least untuk kita membiasakan diri kita upload dalam video YouTube. Sebelum tu
konten tu kita nak salurkan kepada mana? Saya sharing berbincang dengan Tun Afnan, dia akan pergi kepada YouTube. Kenapa kita perlu tahu audiens yang kita nak pergi ni, kita nak pergi kepada platform mana? Contohnya platform kalau kita nak pergi Facebook dia lebih kepada writing. Kalau YouTube lebih kepada video yang boleh memberi manfaat. Lepas tu kalau IG lebih kepada gambar yang menceritakan. And then kalau TikTok video yang lebih pendek lah. Kita kena kenal yang mana kita nak pergi. Okey, tu yang pertama. Kita pergi kepada share terus lah tak? Kita pergi kepada share yang saya buat untuk ni kejap saya share terus lah yang saya nak tulis video iPad Airplay. iPad Airplay. Share. Kejap saya sedang setting untuk screen mirroring ni. At least saya boleh tulis terus lah apa yang kita nak sharing. Setakat ni jelas tak? Suara jelas? Okey. Saya tulis kepada sini terus. Okey. Beres? Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada bank content. Alright. Okey, macam tu Afnan cakap, kalau kita nak share content ni, kita nak dikenali sebagai apa? Okey, macam saya ada beberapa pengalaman dengan company apa semua tu. And then sekarang lebih kepada berbisnes dengan isteri lah. Lebih company tu bersama isteri, tapi isteri masih lagi bekerja di Wisma Negeri, kerajaan lah, Wisma Negeri. Dalam masa yang sama berbisnes. And then di sebaliknya adalah saya, tapi dia di depan. Okey, sekarang ni saya nak buat konten ni adalah saya nak ke depan sekali juga. 2 dalam 1, and then ada staff, and then ada kedai lah sekarang ni. Okey, kita nak buat bank content ni, kita nak orang kenali kita sebagai apa? Kalau saya nak dikenali sebagai orang bisnes. Orang bisnes, businessman. Tulisan buruk, sorry ya. Businessman. Tapi nak menjuruskan kepada dia panggil orang yang bekerja, tapi nak ajak orang bekerja berniaga tanpa modal. Ni tujuan saya. Sebab apa? Sebab wife saya dia menjual, dia stokis Mamadil, biasa perempuan tahu. And then dia stokis Telekong Raudah. And then ada beberapa produk yang kami jual ketengahkan lah. Okey. Ni main yang saya nak pergi. And then
Tak straight mana pun. Kita nak dikenali sebagai orang bisnes. Okey, macam Tuan Afnan dia hari tu kongsi, dia kata dia straight buat sharing selama 6 bulan. Lepas tu barulah dia bagi konten yang bermanfaat. Dia nak orang bahagia, dia nak orang ceria, dia tak nak orang stres, dia nak orang yang memberi kesan yang baik setiap hari. And then lepas tu barulah dia tarik kepada dia punya apa yang dia nak jual. Okey. Macam saya, Tuan Afnan bagi tahu contohnya at least 3 tips, lepas tu sekali menjual. 3 tips atau lepas tu sekali menjual. Dia punya tips lah. Tuan Afnan bagi tahu yang tu antara yang terbaik. Okey. Sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, contohnya 6 ataupun beberapa. Oh, terpadam. Okey, tak apa. Okey, kita pilih tajuk yang kita nak kongsikan adalah contohnya yang saya nak share tentang marketing. Saya nak share lagi tentang produk. And then saya nak share lagi tentang lifestyle. And then saya nak share lagi tips. And then management. Lepas tu branding. Lepas tu banyak lagi punya. Okey, lepas tu kita nak share lagi tentang sharing usahawan. Okey, kita ada contohnya tajuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, daripada 7 tajuk yang besar, kita pilih 3 yang kita rasa memberi impact ataupun yang kita ada idea yang banyak. Bila kita ada idea yang banyak, yang tu kita boleh buat konten yang banyak lah. Okey, contohnya tips. Kita ambil salah satunya adalah tips. Okey. Besar. Padam balik. Alright. Okey, tips. Okey. Kita ada tips tentang business. Kita ada tips tentang berpartner. Suami isteri ya. Saya buat suami isteri. Tip murah rezeki, tentang rezeki. Kalau ikut Tuan Afnan ya, kita mesti mengarahkan ke kanan, duduk dalam keadaan potret, lepas tu sentiasa ke kanan. Okey, kalau contohnya untuk bisnes, saya dah sediakan dalam tajuk buku yang sorry, apa maksud ke potret? Potret, okey, kalau Tak, you mean this chart kita buat dalam bentuk potret kan, macam landscape je? potret landscape. Landscape, sorry lah. Oh. Sorry, landscape. Okay. Landscape maknanya memanjang lah. Okey, macam yang dalam sama dengan Tuan Afnan tu, saya ambil kertas A4, memanjang ke sini and then dia tampal memanjang ke dinding. Faham ke tak? Memanjang ke dinding tu macam mana? Contohnya daripada dinding paling ujung
sampai ke hujung sana. Oh macam tanpa kertas lah. Expand macam itu. Sambung. Ah okey faham. Okey. Beres. Okey, contohnya saya ambil salah satu tajuk. Yang dekat notepad ni. Maknanya ke kanan lah. Sentiasa sambung ni. Okey. Okey, untuk tip bisnes, okey contohnya warna merah. Okay, macam mana? Tuan Kimi, bolehkah kita instead of kita ambil satu je tips, bolehkah kita mix, maksudnya kita ambil tips dengan mungkin management ke? Bolehkah macam tu ataupun kena satu je, kita pilih tips saja, lepas tu kita pecah-pecahkan, atau kita boleh mix, contoh kita nak pilih 2 tips dengan management untuk konten Boleh kita. tak? Bagi saya boleh belaka bagi saya. Oh boleh Kalau ikut lah. saya lah. Okay. Tapi Kalau macam saya lebih suka macam tips. Kalau macam management lebih pada, bagi saya ada benda yang khas untuk management. Sebab tu saya asingkan bagi pemahaman saya lah. Okay. So maksudnya bank content ni kita pilih satu saja topik, kemudian kita pecah-pecahkan dia. Itu yang maksud Tuan Kimi tu kan? Saya pilih 3 yang paling banyak. Oh 3 paling banyak. Saya satu yang paling banyak, saya punya idea yang saya dah ada hampir 200 tajuk, tips, lepas tu sharing usahawan, lepas tu lifestyle. Saya ada 3 yang kita ada banyak, at least bila dah ada 200 tajuk, tu, bagi saya kalau kita buat selang sehari pun kita post, saya dah ada hampir 400 hari. 200 selang sehari, 400 hari lah, lebih pada setahun. Tu just kita punya konten. Tidak termasuk lagi yang kita nak promote. At least kita promote 3 konten, 1 kita promote barang kita. 3 konten, promote 1 barang kita. Dalam masa yang sama juga, bila kita konten kita ada CTA di bawah tu. CTA tahu tak CTA? Ya, call to action kan. Call to action, at least kita menjuruskan siapa, kalau saya lah, saya lebih prefer kepada apa yang saya nak share ni, saya akan linkkan kepada dalam YouTube. Bila contohnya kita orang ada 200 orang ejen, bila orang baru nak mendaftar, orang baru nak jadi ejen, saya terus bagi link. Macam mana nak mula bisnes. Produk apa yang nak kita jual mula-mula. Contohnya saya ada tip lagi. Kalau kita malu nak menjual, apa yang kita patut buat for the first time. Okey, kenapa saya pilih YouTube? Okey, kita terang sikitlah sebelum kita pergi kepada notepad ni. Okey, kenapa saya pilih YouTube dan FB lah. Saya YouTube dan FB, tapi segala penerangan saya akan terangkan kepada dalam YouTube. Okey, YouTube, guru saya yang ajar YouTube ni, daripada YouTube, dia ajak saya buat YouTube 2 tahun lepas. Saya hanya post 1. And then lepas tu dia konsisten, dia dapat 5 income daripada YouTube sahaja. 5 benefit lah. Yang pertama, personal branding dia jadi sangat powerful. Yang kedua, daripada YouTube sahaja, dia dapat 5 angka. Dia hampir dekat 100,000 follower. Yang ketiga adalah
dia jadi affiliate. Ibu dia ada affiliate bermacam-macam juga. Yang tu pun 5 angka. Lepas tu perniagaan dia sekarang sebulan adalah 6 angka. Dan yang seterusnya orang jemput dia, Mara jemput dia, YPU, Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu. Lepas tu ada agensi-agensi kerajaan yang jemput dia pun sebelum ni mencecah kepada 5 angka juga. Dia ada 5 sumber yang dia dapat 5 angka hingga 6 angka melalui personal branding ni. Kalau nak tanya terus lah. Kalau katakan ada yang nak belajar untuk YouTube, nak set up apa semua tu, saya bagi link video dah. Dulu dia ada kelas, tapi sekarang ni dia ada buat video macam mana dia orang nak belajar. Kalau ada yang nak, saya share link nanti dalam grup Telegram tu lah. Okey. Boleh faham tak? Okey, boleh. Terima kasih. Thank you so much. Tuan-tuan nak tanya. Okay, so dalam chart ni dia nak position diri sebagai businessman. Okey. Lepas tu dia pilih mula-mula tips. So dalam tips ni dia bagi tips bisnes, suami isteri, rezeki. So maknanya macam dia bukanlah bagi tips bisnes sahaja, dia masukkan juga benda lain Betul. yang berkaitan. Tapi tak tu. So itu tak macam campur ke? Macam dia nak sebagai businessman tapi dia nak cakap pasal suami isteri, rezeki, tu tak bercampur ke? Bagi saya benda tu adalah konten yang orang nak tahu, tapi kita nak sebenarnya tujuan kita nak ajak orang berbisnes kepada kita. Dan saya nak tarik dia jadi dropship tanpa modal. Faham tak? Okay, tak apa. Mungkin ada link kot nanti bila Ustaz tuan nak terangkan je. Pemahaman saya macam tu lah maksudnya. Saya nak share sebab kalau ikut yang saya belajar, at least untuk orang pergi kepada kita macam semut, contohnya di persekitaran kita ni, kalau kita nak cari semut, ada tak? Cuba tengok atas meja, dekat kaki kita. Bila gula tak ada, semut biasanya tak ada. Kalau semut kita nak dia datang kepada kita, kita letak gula, kita tinggal sekejap, contohnya setengah jam, lepas tu tiba-tiba semut tu datang. Konten ni bagi saya adalah gula untuk orang datang kepada kita, tapi orang yang datang kepada kita tu macam mana? Bila kita sharing bisnes yang kita rasa bisnes tanpa modal, bisnes yang suami isteri nak berbisnes macam mana. Kimi. Ya. Kira dia ni macam target kita lah. Faham. Siapa yang kita nak tarik dia orang? Oh, okey. Customer avatar lah ni. Lebih kurang lah. Betul. Tu yang paling tepat lah. Customer avatar yang macam mana kita nak. Sebab saya faham yang ejen-ejen yang 200 orang ni adalah diorang bekerja tapi diorang nak buat bisnes tapi diorang tak nak keluarkan modal sebab diorang pun yang sekarang ni hanyalah cukup makan. Boleh faham? Boleh masuk tak? Saya tak nampak komen. Boleh cuba tuan bagi contoh apa tips untuk suami isteri yang berkait dengan dia punya branding ni lah. Contoh kontennya lah. Sekejap. Stop share. Okey, baru saya nampak dia punya ni. Saling support macam ni. Okey. Saya faham. Okey, suami isteri saling support. Macam mana akak suami selalu support akak bila akak berbisnes. Itu tajuk Lepas tu dekat share kat mana? Yang tadi hilang Sekejap
Okey. Share. Kimberering. Amat. Alright. Saya kena kecilkan sikit. Abang Kimi nampak ke komen saya sebab Zoom tengah meeting. Betul. Konten tu nak post berapa kali Tuan Kimi dalam sehari? Okey, untuk YouTube, saya lebih kepada YouTube lah sebab sebelum ni saya belajar dengan guru saya untuk YouTube sebab YouTube kalau perasan artis dia tak tinggal YouTube. Kebanyakan artis dapat 5 angka daripada YouTube sahaja. Syamil Sadli 6 angka, Upin Ipin 6 ke 7 angka sebulan. Saya Kimi channel. Saya baru nampak chat, sorry. Saya Pak Teknologi ni baru nak belajar. Nasib baik Tuan Sally ada. Alright, tadi tanya tentang okey, suami isteri. Okey, macam mana contohnya? Alright. Okey, kita buat color lain sikit. Ni tajuk. And then setiap tajuk tu dia masing-masing ada. Setiap tajuk ni sebelum kita nak buat konten dia ada poin-poin dia pula untuk kita terangkan. Okey, contoh suami isteri. Saya tengok nota saya sekejap. Alright. Bisnes apa nak buat? Nak buat suami isteri. Kalau selisih pendapat, macam mana nak selesaikan? Bisnes. Okey. Yang macam ni, contohnya tajuk ni, bisnes suami isteri, apa nak buat? Kimi channel. Betul. Yang sekarang saya tak start lagi sebetul-betulnya. Cuma bila saya berjumpa dengan Tuan Afnan, saya belajar YouTube tu, saya just buat, saya ada dalam 100 video dah. Cuma lebih kepada macam saya terangkan mula-mula tadi, saya lebih kepada membiasakan diri untuk post dalam YouTube. Lepas ni baru kepada benda yang memberi impact dan memberi manfaat kepada orang lain lah. Yang YouTube lepas ni. Saya ada satu YouTube, wife saya pun akan ada satu YouTube. Akan pergi kepada YouTube, tapi kita orang crowd lebih kepada FB, tak ramai pun. Cuma daripada FB tu kita orang menjuruskan kepada situ jugalah. Okey.
antara ni antara tajuk dia. Daripada tajuk pula dia akan ada poin-poin yang kita nak terangkan lah setiap satu. And then dia akan pergi kepada kita punya KPI adalah 100 sehingga 1000. Okey, bila dah 100 pergi kepada 1000, lepas 1000 tu barulah kita nak tengok dia punya impact. Kalau biasanya yang guru saya cakap, ramai usahawan ni dia bermula kebanyakannya buat sekerat jalan. Saya pun sebelum ni memang macam tu. Tapi untuk buat konten ni, at least kita ada 1000 posting, lepas tu baru kita tengok dia boleh pergi macam mana. Lepas tu baru boleh buat keputusan. Dan magic numbers adalah 1000. Kalau kita nak cari agent, kalau kita nak cari orang yang agent lah, agent dropship, the magic numbers adalah 1000. Magic numbers adalah 1000 dan saya punya circle founder, circle yang buat produk dekat Terengganu ni ramai, dan saya tengok orang yang mencecah kepada 1000 agent ataupun 1000 dropship sekali lah, agent dropship sekali dengan stokis apa semua tu, yang tu biasanya mencecah 1 juta sebulan. Kalau lagi ramai lagi lah. Dia magic numbers dia adalah 1000 dan hukum Pareto 10 hingga 20% yang akan aktif. 10-20% tu yang menghasilkan 1 juta. Kalau dalam YouTube ataupun konten ni, at least kita ada, kalau peringkat awal ni kita nak buat, kita cari dulu 100 tajuk daripada 3 tajuk besar. And then kita elaborate, at least kita ada 100 tajuk. Macam saya nak pergi kepada 1000 tajuk, and then lepas tu kita biasanya setahun memang kita dapat impact yang powerful gila lah. Dan siapa yang buat ni tolong tag saya, nanti lepas setahun kita tengok macam mana. Dan saya pun baru nak bermula. Tuan Kimi, dia saya. sorry mencelah. So kalau macam nak fokus mencari agent ataupun nak build, orang kata apa, nak build leadership lah kan. Maksudnya kita posting tu untuk leadership, tapi kita, at the same time nak tarik orang business lah untuk buat business dengan kita kan. Agent lah, agent ke dropship ke. So boleh gunalah kaedah Tuan Kimi ni kan. Sangat-sangat. Sebab saya ni funnel pergi kepada orang yang bekerja, lepas tu pergi kepada agent dan dropship. Dalam agent dan dropship, kita guna kaedah yang sama, apa tajuk yang kita nak sharing kepada dia orang. Benda yang sama sahaja. Contohnya kita nak dia orang start menjual macam mana, lepas tu branding macam mana, lepas tu tentang marketing. Okey, marketing dia ada online dengan offline kan. Kalau online, FB, TikTok, IG, apa semua kan. Yang tu kita punya apa yang kita nak ajar. Contohnya dalam sudut marketing, dia ada online. Okey. Bubuk pula tulisan. Okey. Online and then offline. Okey. Kalau online kita ada FB. So kalau online, offline ni katalah FB, TikTok ke apa semua, so kita share lah kalau FB tu macam mana. Okay, kalau FB dia ada page personal, lepas tu kita ada ads. Okay, bila personal, page ads. Okay, macam ads, okay, dia ada technical, lepas tu dia ada gambar. Page ni kalau page ni
Kalau page okey. Kalau page nak macam mana? Kalau page dia punya persembahan dia macam mana? Persembahan, lepas tu contohnya page. Saya ada nota dia tapi saya tak bawa. Persembahan. Persembahan dia punya page macam mana, lepas tu cara nak posting. Tuan boleh macam gerakkan ke tepi ke? Tuan tulis kat mana tak nampak? Nampak tak? Okey. Nampak. Tapi tulisan buruk lah. Tak apa. Faham. Tulisan jutawan. Amin. Tolong doa tak apa dah. At least satu-satu ni, at least kita ada, kalau contohnya macam tips sahaja pun, okey, macam dalam buku saya apa semua, tulisan samalah buku macam tu juga. At least kita ada 200 tajuk kalau untuk tips sahaja. Kalau macam saya nak untuk sharing usahawan, okey, di Terengganu sahaja. Sharing usahawan dia ada blog F&B. Kita buang yang buruk sikit. F&B. Kita orang ada suka F&B, kita orang ada suka produk. Kita orang ada suka farmasi. Biasanya geng-geng produk ni dia orang cari saya sebab saya kerja hospital and then suka yang owner farmasi ni mudah laluan dia untuk masuk produk, dia orang cari saya lah. Saya masukkan Milia, saya masukkan Mamade, saya masukkan Clio, saya masukkan Medilemon, beberapa produk yang suka kita orang tu kita masukkan. Tapi dengan syarat dia orang bagi saya harga stokis, saya bagi dia orang harga ejen, farmasi jual harga retail lah. Tapi dia orang sebenarnya bukan nak jualan dekat farmasi tu. Dia orang nak trust. Dan kita memang cek kalau barang tu bermasalah, memang kita tak masukkan lah. Kalau barang tu yang ada KKM apa semua, yang tak ada negative feedback apa semua, saya cuba masukkan lah melalui circle yang kita ada. Okey. Sorry tuan, nak tanya yang atas tu marketing online offline FB. So ni basically kita cerita lah pasal nak marketing online pakai FB, beza page personal ads, lepas tu page tu apa tu? Apa tu? Pecahan page. Persembahan. Cara nak posting gambar. Oh okey. Lepas tu ads tu tengok. Technical. Ad okey. Gambar macam mana, technical macam mana, copywriting. Kita ada sifu copywriting technical sini yang datang rupanya. So bila kita buat heading ni kan, nanti kita nak tulis ceritanya tu nak macam mana kalau? Okey, macam saya dah ada tajuk. Bila saya dah ada tajuk, saya ambil satu tajuk tu, saya ambil kertas A4, saya senaraikan lagi dia punya point-point. Masa tu barulah saya praktis macam mana saya nak terangkan benda tu. Saya just gunakan untuk benda ni, untuk bank content ni, dia punya headline, tajuk. Lepas tu saya ambil and then saya ambil balik and then semasa hari ni ataupun esok, hari ni saya dah study macam mana saya nak buat konten tu. And then lepas tu saya tick lah. Okey, contohnya yang ni dah buat, yang ni dah buat, yang ni dah buat. Kalau boleh sekali dengan tarikh apa semualah. Okey. Sorry. So maknanya kita spend just one day, kita kembangkan heading-heading ni. Lepas tu macam mana nak? Geng-geng dia orang ni yang kelas KHM, dia orang yang ajar ni adalah Khairul Hakimi Muhammad. Dia tu senior Kuza saya. Dia orang kelas saya, tak silap saya 2997 harga dia, 2997. Dia orang ambil masa seminggu kot ataupun 3-4 hari.
Ataupun kita kat rumah ni, kita ambil masa seminggu untuk buat bank content ni. Untuk kita buat konten selama setahun. Okey. Lepas tu bila kita nak kembangkan jadi cerita, kita nak menulis tu, macam contohlah sehari kita ambil dua konten kena kita tulis kan, kena kita simpan macam tu ke? Ya, betul. Okey. Kena disiplin menulis lah. Betul. Satu lagi Tuan Afnan bagi tahu saya, kena ada deadline. Kalau tak ada deadline, masalahnya biasanya kita banyak lalai. Lepas tu tak apalah. Bila ada deadline, manusia bila dengan deadline macam kita nak hantar masa kita belajar dulu kan. Kita tahu tarikh nak hantar. Macam saya pun last minute person, malam tu barulah goreng hari tak akhir barulah nak kalut nak apa semua. At least kena ada deadline tu. Deadline untuk buat konten ni? Ya betul. At least Deadline untuk ni ke Tuan Kimi? Contohnya macam saya buat 30 days challenge. Tiap-tiap hari mesti buat satu posting. Kalau kita tak buat, maknanya kita anggap kita berdosa, kita bersalah. Kalau macam konten ni saya nak share, kalau ikut dalam planning saya adalah selang sehari. At least kalau saya ada 100 tajuk pun, kita ada 200 hari. 200 hari tu yang konten yang kita nak menjual, at least tiga konten, satu menjual. At least setahun tu pun dah cukup dengan 100 tajuk tu. Faham tak? What, when, where, what tu? Okay. Where W5H W 4W1H. When, where, what tu? Okay, daripada satu tajuk kita letak part when, where, what, part H apa? Lupa lah. What, where, when, What, why, who, where, why, how. Who, how. Part H satu, part Y. Part Y satu how. Yang ni duduk pada setiap tajuk. Contoh katalah ni macam mana nak mula bisnes. Okay. So kena ada who, kena ada what, kena where, why, how. Macam tu ke? Kita tanya yang bersesuaian lah. Kita nak Yalah. kita nak masukkan apa dia punya konten dalam tu. Contohnya yang paling powerful lagi, guna numbers. Setiap tajuk ni perbanyakkan guna numbers. Contohnya 7 bisnes yang paling powerful di musim pandemik. Nombor 5, saya rasa nombor 5 yang paling cepat orang jadi jutawan. Tajuk tu rasa wow tak? Dia kena ada nombor kat depan dia. Sebab nak kata orang yang otak merah kot, otak numbers. Sebab numbers tu biasanya orang lagi cepat untuk trigger. Lebih kepada okay, tanya. Sorry Tuan. Jadi bila kita letak who, what, where, how ni, satu who tu 5 ni dalam satu konten ke ataupun kita boleh pecahkan lagi? Who tu satu konten, what tu satu konten. Macam tu? Kalau lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Tapi benda tu memberi impact tak? Kalau boleh pecahkan, kalau saya satu tajuk tu saya guna semua. And then kalau benda tu terlalu panjang, saya pecahkan kepada 2 lah. Saya lebih suka kepada two-way communication lah kalau nak. Sebab faham. Yang nak difahamkan adalah bila kita buat benda ni, yang konten ni, kita nak elaborate at least menjadi setahun dan biasanya dia akan jadi 2 tahun. Dan bila pergi kepada setahun, kita impactful terhadap diri kita sangat powerful.
Tu yang pertama, branding diri kita. Yang keduanya terhadap bisnes kita, yang kita menjuruskan kepada apa yang kita nak. Biasanya, Dr. Samhan ke apa? Dr. Samhan yang klinik hijrah di Terengganu, selepas dia buat konten di TikTok yang menyebabkan ada 1 juta lebih follower, dia kata kenaikan yang dia punya klinik dia agak masuk ke dalam sedikit daripada jalan besar tu. Kadang-kadang kita orang tak perasan, tapi kerana dia glamour, memang orang cari, dan dia punya dia kata naik 100 kali ganda, 100%. Dia punya kenaikan selepas pada dia glamour tu memang powerful gila. 100% kenaikan lah. Dan lebih lepas dia buat konten. Kan konten dia padahal tunjuk beberapa saat macam tu je. Tu yang saya rasa lah, kalau untuk pergi, kalau ada tim ataupun rajin buat YouTube jangan tinggal untuk konten. Sebab Tuan Afnan sendiri pun akan pergi kepada YouTuber. Lepas tu TikTok jangan tinggal. And then kalau saya satu lagi FB lah. Ada orang, saya Instagram saya tak ni sangat. Tak ada pun akaun Instagram. Ada orang yang glamour dekat Instagram. At least ada 3 benda yang nak disalurkan dalam konten. Konten yang sama pun tak apa. Cuma kalau TikTok pendek, kalau YouTube, YouTube yang paling bagus 8 hingga 10 minit. Kalau konten yang berat, konten tentang perniagaan, ada yang sehingga 20 hingga 30 minit lah. Kalau TikTok paling powerful 15 saat. Kalau boleh panjang, okey lagi. Boleh kami dapatkan link doktor tersebut. Dalam TikTok tu Dr. Samhan. TikTok pun saya tak ada lagi. Saya tengok yang wife saya punya. Dr. Samhan. Kalau dekat Terengganu dia pun guna dia panggil guerrilla marketing. Dia buat banner banting apa semua di jajahan wilayah dekat Cendering apa semua tu. Dia pun guna yang setempat. Where what dicari FB ada tak faham sangat. Dr. Ahmad Samhan. Betul. Dr. Ahmad Samhan. Yang tu lah. Powerful gila. Kalau betul nak berniaga, kena guna konten. Dan konten yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, kalau TikTok, satu lagi Hafizi Zain. Hafizi Zain dia buat dalam masa beberapa bulan ke beberapa hari. Dia ada 100,000 lebih follower. Dan dia menjual barangan Cina. Dan kebanyakan barangan Cina dia tu, lepas dia buat konten, dan dia sebelum ni memang glamour juga. Memang glamour di Facebook. Dia menjual untuk beberapa kontena barangan, yang salah satunya saya ada terlibat juga. Tak sampai seminggu habis satu kontena. Yang kos dia 100,000 dan untung dia untuk satu kontena pun 100,000. Yang tu powerful gila. Tapi yang paling penting adalah kita ada 100 hingga 1000 tajuk dan benda tu kita buat, dan timeline. Dan ada timeline yang kita nak buat. At least ambil 1 minggu. 1 minggu. Siapkan dalam masa 1 minggu. Okey, 1 minggu. Minggu tak pandai. 1 minggu kita cari 100 tajuk dan saya pergi kepada 1000 tajuk. Saya dah ada 100 tajuk. Satu lagi dia punya tips yang powerful, cari sparring partner. Kalau kita buat seorang, kita tak ada orang yang nak push. Kita tak ada orang yang nak tegur. Okey, contohnya saya dengan Tuan Saidi, saya ada sparring partner, saya seorang peguam dekat sini.
dekat Terengganu ni adalah Tuan Hayat Muhammad. Dia yang glamour di Terengganu. Dia nak jadi sparring partner saya. At least saya dengan dia tu selang sehari, 2 kali sehari posting. Kalau lebih tak apa, tapi bila kurang kita orang kata you kata you nak buat 2 kali sehari. Tuan, konten ni kita nak post sehari je ke macam mana? Kita post sekali je. Okey, kelebihan kalau untuk YouTube ni okey, kalau macam FB, lepas kita posting yang tu kita tengok banyak dia punya engagement, banyak orang komen, banyak orang like. Kalau di YouTube, lepas kita posting, ada orang tengok, and then lepas tu kita gunakan keyword yang betul, yang tu kena tengok link YouTube nantilah. Dia akan ajar macam mana. Orang akan tengok berulang kali, dan kalau kita bagus, konten kita bagus, macam saya bermula sebelum ni 3 orang. Salah seorangnya adalah wartawan. Lepas 3 bulan dia dah buat, kalau YouTube ni, dia kena 1000 subscriber. Untuk start dapat duit. Subscriber. And then 4000 jam tontonan. YouTube guna TubeBuddy. Tu antara TubeBuddy, dia guna YT Studio, dia ada beberapa tools yang kita nak kena download untuk melengkapkan benda tu jadi lebih baik. Okey, kalau YouTube ni, lepas kita tengok, orang lain tengok, dan kalau video kita ni akses ke Indonesia ataupun keyword yang dijumpai oleh geng-geng Indonesia dan dia orang share, lepas tu dia akan start naik. Macam member saya yang wartawan ni, lepas pada 3 bulan dia dapat first payment dalam 1000 lebih. Lepas tu bulan yang kedua 2000 lebih. Dia akan naik biasanya. Dan konten tu kena sentiasa ada lah. Tu yang powerful kalau guna YouTube. Dan kalau YouTube ni at least lepas kita posting, daripada dalam telefon kita nak delete lah. Lepas tu kalau kita nak guna balik YouTube tu, kita cari dalam channel YouTube kita download balik. Okey, kalau bab edit ni, kalau sebelum ni bila nak edit ni dia memakan masa. Bila nak edit ni saya pun tak pandai edit. Bila nak edit ni kita kadang-kadang kita nak menunggu kesempurnaan. Tapi guru saya dia kata mu seorang, awak seorang ni, dia kata awak yang lain rajin edit. Sebab kita ada beberapa bisnes sekarang kita nak buat. Saya tak edit, and then saya biasakan diri untuk post dalam YouTube. Tak payah kita tunggu sempurna, tak payah edit, just post saja. Cuma cari tajuk macam Metro kan, dia nak headline yang power. Bila headline yang power dan konten kita ada bermanfaat, biasanya pun boleh pergi jauh. Betul. Ni ke TikTok. Ya kot. Gimmicks. Contohnya, okey, macam permulaan untuk YouTube ni, contohnya macam tadi, mula-mula yang saya nak terangkan benda ni, at least untuk bank content ni, kita bagi tahu siap-siap dekat depan tu, at least untuk bank content ni, lepas je saya terangkan benda ni, paling kurang kita dah boleh faham macam mana structure untuk buat 1 tahun punya perjalanan konten. Tuan Timi, kalau tontonan short pun dikira dalam YouTube. Untuk short dia lebih kepada betul 4,000.
Yang short biasanya bawah pada 2 minit, bawah 1 minit ke bawah 2 minit. Tapi yang paling bagus untuk konten adalah 8 hingga 10 minit yang memberi manfaat. Dan yang saya perasan yang ada numbers lah, yang tu view sangat powerful. Tuan, Ya, betul. kalau apa nak tanya? Kalau macam kat Facebook kan, Aha. tadi cakap kita sekurang-kurangnya posting satu kali satu kali kan? Saya nak buat 2 hari sekali. 2 hari sekali. Selang sehari lah. Okey. Terpulang lah. Lah kan. Terpulang. Tapi yang paling baik kalau untuk YouTube 3 kali seminggu. Kalau kita banyak idea, posting je. Yang guru saya bagi tahu at least paling kurang 3 kali seminggu lah. Ada yang bila yang dah glamour biasanya dia buat teaser. Okey, kita macam Shazli Sami kalau tengok dia punya YouTube, okey bila dia dah ada satu penceritaan tu, sebelum penceritaan tu dia dah buat teaser tentang Mak Ayub Parang tu ke, Mak Ayub Parang. Lepas tu Asif. Dia dah buat teaser yang bergaduh masa tu apa semua tu. Yang tu 1 minit 2 minit. Lepas tu yang panjang 30 minit 20 minit tu tu posting yang kedua. Yang teaser tu pun dia dah dapat view dan dia dah dapat duit. Yang panjang tu lagilah. Yang tu dia buat untuk dia punya filem sebelum ni. Dia buat banyak teaser and then yang meletup jadi 4 juta berapa juta tu. Mengalahkan yang lain. Sneak peek betul. Yang tu yang bagus lah. Tuan nak tanya, so kalau macam contohlah tadi tuan kata tak payah edit terus masuk YouTube kan? So kalau contoh kita buat video TikTok, lepas tu kita terus upload ke YouTube dengan dia punya ratio tu, okey ke? Sebab ratio YouTube dengan TikTok kan lain. Bagi saya lah, kalau TikTok apa semua tu, masuk je dalam YouTube. Sebab ramai je yang masuk kan, at least untuk viewer. Kalau geng-geng profesional dia tak campur. Kalau macam saya campur je. At least kita nak membiasakan satu. Kalau ada kesempatan, sebab saya 2 tahun saya tunggu saya nak edit, nak ni apa semua, saya tak buat-buat. Lepas tu saya terbakar balik, lepas dia orang tunjuk result. Beberapa geng-geng saya yang YouTuber ni, masing-masing tunjuk daripada YouTube dah 5 angka, 4 angka seorang-seorang. Daripada bisnes pun daripada sendu dah naik gila-gila. And then dia orang daripada affiliate apa semua pun, dia orang ada bukan satu sumber. Daripada YouTube dia ada 4, 5, 6 sumber yang powerful. Yang dia orang tak nak buat kerja lain pun tak apa, tak nak buat kerja lain pun tak apa. Tapi dia orang ni ada staff apa semua, siap ada kilang apa semua. Lepas pada buat YouTube lah. Tuan, lagi satu macam kita nak menulis tu kan, kita dah ada tajuk dan kita nak menulis. Macam mana nak menulis tu, nak menulis panjang juga tu. Idea nak mengarang. Nak mengarang dekat FB maksudnya. Okey, macam ada tajuk, lepas tu okey, kalau bank content ni saya letak tajuk. And then saya ambil tajuk tu, saya letak dalam satu ni, lepas tu tajuk kat atas, lepas tu point, lepas tu baru saya nulis. Faham? Tuan, lagi bagus tulis dalam buku kan, macam keep a notebook and then just write. Compare tu kalau tulis dalam phone ke, buat dekat Word. Buat dekat Word. Betul. Yang tu lagi bagus sebab saya perasan yang content writer ni bila dia buat satu-satu tajuk and then dia comparekan jadi satu buku.
Bila kita ada 100 tajuk, and then kita elaborate kan menjadi konten, compare dan Kenapa tuan mute Tiba-tiba tak ada suara pula. Dengar. okey je rasanya. Orang lain, Oh, dengar. orang lain dengar. Okay, terputus kat sini. Mungkin. Satu kelebihan orang yang buat konten dekat YouTube adalah bila dia ada 100 tajuk, dia memang confirm dia boleh bukukan dan boleh jual balik. Yang tu yang saya perasan Tuan Khairul Hakimin. Yang saya perasan ada beberapa orang yang suka menulis ni sangat dulu beberapa tahun lepas masa saya dengan satu brand company lain, ada yang viral lah. Ada yang viral masa tu daripada kerani membina legasi apa semua lah dulu, siap masuk The Vocab apa semua masa tu lah. Yang tu sangat powerful. Terutamanya yang memberi impact yang ada tip banyak-banyak tentang perniagaan, tentang rumah tangga, tentang cari benda yang kalau boleh menyentuh emosi, tentang anak-anak. Yang perempuan ni biasa kan penceritaan tentang anak-anak apa semua, cerita tentang lipat baju, cara lipat baju yang senang apa semua pun. Yang tu pun sangat powerful. Yang tukang masak pun powerful. Kita lebih pada pertanyaan lah kalau nak tanya-tanya lagi. Nombor ajaib adalah 1000. Bagi saya adalah 1000. Yang saya belajar daripada sebelum ini adalah 1000. So, Tuan Kimi 1000 tajuk tu dalam seminggu lah Tuan Kimi buat? Tekunya. Seminggu dalam 200 tajuk. Yang ni saya nak tambah sikit, okay? Sebab saya belum start betul-betul. Saya baru Seminggu 200. Mungkin dalam seminggu. Sebulan lah lebih kurang. 1000 tu. Tapi dalam masa buat tu dah ada 100 tajuk, jalan dulu. Iyalah. Jalan dulu. Kalau apa dia? Sorry. Tuan habiskan dulu lah cakap. Ini saya baca ni, kalau pesan Tuan KHM semasa saya hadiri kelasnya, cari suatu yang besar titik kesamaan dengan orang lain. Betul. Kalau kan biasanya orang yang ada anak, dia cari titik kesamaan. Macam mana anak nombor 2 ni biasanya paling ada perangai. Macam mana cara nak dia ikut cakap kita. Biasanya kebanyakan keluarga memang ada anak nombor 2. Tu titik persamaan dia. And then kita elaborate kan macam ni. Jual di Shopee ke? Tak. Dia ada sifu saya ni, dia jual di platform dia, Azadel. Yang dia ada platform tersendiri yang dia jual macam-macam juga. Okey, jap saya tengok apa yang Tuan Kimi tak faham yang Kak Kamaria tulis ni, maksudnya cari sesuatu yang besar titik persamaan dengan orang lain. Perkara yang orang suka, makanan, ibu bapa, anak-anak. Boleh bantu. Kalau orang perempuan ni kecantikan. Betul. Travel. Cara nak remove makeup. Cara senang. Tidur malam, lepas tu scrub apa yang membuatkan muka jadi flawless, bangun pagi segar. Pandai Tuan. Contoh lah. Macam sikit kekeliruan ni, macam tadi Huda tanya kan, macam topik tu jadi macam tak, dia jadi cacah merba ke tak, macam sebab sepatutnya kita fokus tapi dah masuk makanan, ibu bapa. Bagi kalau yang boleh fokus macam Tuan apa yang tentang bercakap tu, Tuan Reza Rashid. Tuan Reza Rashid dia memang spesifik kepada speech, spesifik kepada percakapan, spesifik kepada macam mana nak bina
Riza Rashid, mana buku dia? The Leader in You. Okey. Ni. Belakang dia. Komunikasi berpengaruh. Kalau kita ada kekuatan tu, boleh buat. Tapi macam saya perasan Tuan Khairul Hakimin pun, dia ambil 3 benda yang dia powerful, yang dia experience. Dia travel sebelum ni, dia suka masak, lepas tu dia suka masak, lepas tu tentang isu semasa. Okey, dia ulas 3 benda ni yang menyebabkan orang datang dalam wall Facebook dia. And then lepas tu kita nak menjual apa, kita nak suruh orang jadi agent, kita nak suruh apa semua. Lepas tu jadi sangat okey, powerful. Travel, memasak, penulisan, kerja, kemasyarakatan. Betul. Spesifiknya yang itulah. Kalau kita ada kekuatan untuk buat satu sahaja dan kita belajar tentang tu dan kita detail, yang tu lagi powerful, spesifik. Tapi bagi saya ada topik tu adalah berat untuk saya. Kalau orang yang ada ilmu tentang tu, okey, go on. Tu sangat bagus. Tapi saya tak mampu. Saya pilih, bagi saya share benda hidup, benda yang kita rasa okey. Kita kadang-kadang kita nak kongsi, kita pergi travel, kita benda yang kita buat, kita experience. Sebelum ni kita berpartner, okey, macam mana nak cari partner yang bagus, macam mana yang nak cari tak nak berpecah. Real life experience, benda orang boleh relate kehidupan semasa. Saya lebih kepada sharing tentang kehidupan, apa yang saya buat, apa yang saya experience dah sebelum ni. Kalau puan yang cakap tadi, kalau ada kemampuan untuk tu, teruskan. Sangat baguslah. Okay. Tuan, Faham. sorry Tuan, satu lagi pasal berapa panjang konten tu kan. Kadang ada orang buat konten sangat panjang, macam after dah separuh tu macam apa sebenarnya fokus orang ni nak cakap macam panjang sangat kan. So is it actually better macam pendek ke, panjang ke? Macam kita nak agak berapa actually pendek ke panjang ke, does that have an effect on apa impact kita punya content tu? Okey, kalau dalam Facebook dia panggil split test. Okey, bila split test kita buat panjang, pendek, sederhana. Kita buat ketiga-tiga tu, and then kita tengok yang mana paling impactful, yang mana paling memberi engagement, yang mana kalau YouTube view yang paling banyak dan dia ada komen dan share. Kalau Facebook pun sama. Share, komen, dia ada like apa semua tu kan. Kita tengok yang mana yang paling tu, yang tu kita paling tekankan. Okey, macam YouTube kawan saya tu yang dalam masa 3 bulan tu dah boleh monetize, dah dapat duit. Dia test kepada beberapa benda dan dia paling impactful yang sampai ke Indonesia, dia tentang binatang. Dia tentang lembu sado yang berharga RM35,000. Lepas tu macam mana baka sado ni nak buat macam mana. Yang tu sehingga ratusan ribu, yang menyebabkan dia boleh duit ribu-ribu dengan satu video sahaja. Tapi kadang-kadang untuk YouTube ni, tip macam guru saya buat tu, just untuk tukar tombol pintu. Dia kata beza aku dengan kau, aku buat apa-apa, aku rekod dan aku upload. Macam mu ni, mu dot record dan mu dot upload. Untuk video tombol tu, dia tunjuk dekat saya, dia dapat RM4,000 untuk just tukar tombol tak sampai 5 minit yang dia buat. Power gila bagi saya. Boleh minta share screen tadi. Panjang pendek konten ikut flow audio. Test tengok audience yang mana suka. Betul. YouTube orang suka benda pelik, unik, dan YouTube benda yang beri manfaat. Kalau contohnya nak tukar apa semua, nak beli lampu, nak beli gadget, nak beli ni, dalam YouTube pun banyak yang ajar
bagi saya. Siapa nama guru? Nama guru saya, sekejap, saya tulis sekejap. Wan Muhammad Ali. Tuan, Ya, saya. selama 6 bulan tu kita buat sharing tu kan, kita boleh buat posting untuk menjual juga ke ataupun just value saja? Kalau Tuan Afnan dia buat 6 bulan direct, dia bagi Value. konten. Tapi dia ada tips kalau kita sedang menjual dah. Macam saya bagi tahu tadi, 3 tips, 3 konten, 1 untuk menjual. Ataupun 4 konten, 1 menjual. Kalau perasaan Tuan Khairul Hakimin, 3-4 konten, 1 menjual. Cookies dia tu, wang cookies apa semua tu. Tuan, contohlah kan, kalau saya ejen essential oil, jadi maksudnya macam 3-4 konten tu tak ada berkaitan dengan EO essential oil ke, ataupun macam cerita pasal lifestyle dan tips-tips dan kaitkan dengan minyak yang saya guna. Lepas tu yang keempat tu baru macam okay, siapa nak jadi ejen, siapa nak jadi nak dapatkan set in the fourth content. Macam itu ke maksudnya? Kalau saya ikut konten benda yang saya schedule dah, yang saya menjurus kepada benda yang saya nak tarik. Okey, kalau macam essential oil, kalau boleh saya suka mix. Sebab kalau pergi kepada menjual sangat, kalau kita pun, kalau orang apa, insurans apa semua kan, geng-geng insurans kebanyakannya lari kalau kita pergi menjual terus. Tapi bila kita selit tu bagus. Faham tak? Faham. Tuan Okay, boleh macam okay, cakap dulu. sorry. Okay, macam contohlah, my avatar is mak dengan anak-anak kecil lah. So my content fokus kepada masalah mak-mak dengan anak kecil, tantrum apa semua. So kita cerita pengalaman kita. Lepas tu at the end tu kita guna minyak ni. Lepas tu kita tanya, okay, you all pakai apa? Tu je lah, tak ada cakap macam PM ke apa ke, tak ada cakap. Then next story is pasal untuk maybe tips masak ke, macam nak hilangkan bau masak tu. Then habis kat situ je. Call to action is just to follow for more stories or for more tips. Dan yang keempat baru macam ada set ni ke, ada promo ni ke. Is that what you mean bila nak kata nak selit-selit tu tanpa menjual? Ya, betul. Betul. Peringkat awal saya tak masuk CTA lagi nanti. And then lepas pada tu saya akan masukkan CTA. CTA untuk apa yang saya, setiap konten saya akan masukkan CTA. Untuk saya lah. Kalau macam CTA just follow untuk ikuti cerita pun kira okey kan? Follow info kan? Okey. Okey. Sangat okey. Macam saya nak terus kepada macam hashtag apa semua tu. Dekat Facebook kena letak juga ke hashtag? Boleh je. Better letak. Tahu. Nak orang cari. Sebab kalau dalam YouTube dia ada description. Optimization engine tu. Betul. Orang muda boleh senaraikan semua ramuan satu konten cerita tentang kebaikan apa semua. Bagus. Yang tu bagus. Lepas sediakan macam yang Puan Huda tu, buat konten yang kita nak yang kita dah sediakan selain daripada peniaga tu. Lepas tu yang keempat, lepas tu masukkan tentang kesihatan, tentang kecantikan apa semua, produk info. And then siapa nak beli baru letak CTA. Boleh Tuan share tak macam mana Tuan nak menulis tu? Bukan macam saya sendiri pun macam nak menulis tu
orang kata apa cabaran lah kan nak menulis kan. Suka bercakap ke, suka menulis ke, ambil yang kekuatan kita. Macam saya gementar untuk bercakap sebenarnya. Tapi guru saya kata breakthrough. Saya kalau masa sekolah dulu baca doa aja dekat pentas perhimpunan tu, kaki menggeletar. Tapi sekarang ni saya push bila Tuan Farid suruh share, lepas tu Tuan Syaili ada sebelah, okey sikit. Kiranya nak kena install new habit lah. New habit, betul. Dan bercakap untuk YouTube ni saya adalah new habit untuk saya. Saya kalau perasan saya agak tergagap-gagap dia tak datang idea sangat. Tuan, kalau macam saya suka saya lebih selesa bercakap lah. So macam mana, banyakkan ke live ke atau suara pun memang suara powerful untuk bercakap tu. Live ada kekuatan, ada konten untuk buat live sangat powerful. Buat dua-dua. Buat video dan live. Video, rekod dan masukkan YouTube. okey. Bagi saya lah, kalau orang ada kekuatan untuk bercakap ni powerful gila. Kalau dia tak gunakan untuk dia dapatkan duit, bagi saya sangat rugi untuk dia. Okey. Guru saya dia ada perkataan kasar dia, tapi saya tak sanggup. Dia kalau tak guna, Tuan Syaili selalu cakap, kalau tak guna kekuatan you, masa you hidup ni, dan kekuatan you sebenarnya boleh buat duit ni, kenapa you hidup, dia kata. Sorry to say. Because I am a writer. Pergi kepada menulis FB, dan di situ bagus. Kelebihan FB, dia orang yang suka membaca dan boleh buat. Betul, kekuatan fotografi IG. Siapa yang writer boleh tengok penulisan Tuan Khairul Hakimin and then try follow dia. Macam mana cara dia menulis, macam mana dia punya awal. Kekuatan dia buat satu posting dia, ataupun beli buku dia, Bapa Viral Kebangsaan. Saya ada beberapa siri buku dia, which means sangat bagus. Biasanya yang suka menulis ni orang visual lah. Dia tengok, lepas tu dia tulis kinestetik apa semua tu kan. Yang suka bercakap biasanya macam audio, dia pandai bercakap sikit biasanya. Tengok kekuatan, lepas tu fokus kepada kekuatan, lepas tu cari 1000 tajuk dan buat. Tuan Khairul Hakimin saya tengok dia dah pergi kepada IG video. Dia bina satu tim, dia buat satu channel lagi IG yang video untuk masakan dia juga. Sebelum ni lagi kita orang saja bercakap-cakap dengan dia, dengan geng-geng ni. Tuan ada tim ke Tuan? Saya tak. Oh, jadi seorang semualah. Maksudnya seorang buat kat seorang buat. Tuan lah yang buat kat FB, tuan lah yang kat YouTube. Macam tu lah. Sebelum ni memang tim. Lepas tu saya baru start balik. Bila start balik, kita bermula dengan apa yang ada. Kita bermula dengan carilah kekuatan. Lepas tu kalau dah duit untuk hire staff, yang tu lagi better lah. Sangat better. Kalau perasan, kalau geng-geng artis memang dia ada tim untuk game. Dia orang semua ada tim. Orang edit lain, buat posting lain, semua lain. Betul. Ustaz Abid apa semua tu memang dia ada. Kita bermula dengan semua buatlah. Buat sendiri dulu. Ya. Kalau memang dah ada reserve duit untuk bayar staff, contohnya yang ada reserve untuk 6 bulan apa semua tu, memang powerful gila. Ambil staff lah. Tuan Syaili kata dia ada tim tapi dia tak guna sebab dia sumber income lain banyak dah. Bagus kata okey, mesti guna FB personal ataupun FB page. Kalau Tuan Khairul Hakimin just guna personal, tapi untuk page yang bagusnya untuk tarik, kalau ada buat kita nak buat ads apa semua, kena melalui page.
FB personal untuk starter. Dari situ kumpul track ke page. Tu betul. Yang tu betul. One man show. Baru nak belajar berniaga kembali. Tak hebat. Kita tengok lepas setahun siapa yang sama-sama buat, at least kita ada 1000 konten. Kita tengok impact kepada diri kita sendiri lepas tu. Sebab dekat FB personal tak boleh menjual. Macam mana kan kita manage masa untuk update beberapa platform. Ada orang nak tanya, saya jawab yang ni dulu. Untuk manage biasanya pagi tu, at least saya tak start sekarang ni baru start 1-2 baru. Saya just pun gambar. At least nak menghidupkan balik selepas bertahun-tahun kot. Saya hanya di belakang tabir. Saya just cari channel. Biasanya ambil pagi dalam masa setengah jam untuk, kalau pandai sebenarnya, satu konten tu untuk beberapa platform dalam setengah hingga 1 jam je. Lepas tu buat kerja lain lah. Macam ada nak tanya tadi? Saya nak tanya, kalau untuk YouTube kan, macam saya banyak di Instagram. And dekat Instagram content saya memang fokus lah. Saya memang fokus kepada baking, saya punya niche. So kalau dekat, saya nak tanya soalan, kalau dekat YouTube, macam bila kita buat video kan, kita promote tak dekat social media yang lain juga? Maksudnya dekat Instagram ataupun dekat Facebook kita buat posting mengenai video tu, ataupun YouTube, Facebook and Instagram. Kalau yang guru saya tu, kalau YouTube tu dia promote semua. Yang dia ada IG, dia ada ni, dia promote semua. At least memang akan ada orang yang akan pergi. At least 1% pun dah tak apa. Kalau kita ada 1000 orang, 1% 100 orang dah pergi ke sana. Walaupun ada video daripada Instagram tu kita letak dekat YouTube juga. Tak apa. Okay. Bagi saya lagi sangat bagus. Untuk integrate, betul. Yang tu betul. Kena ada timeline bagi satu masa, jual di tip paling penting 1 minggu buat tajuk, number ajaib. Untuk nak cari agent pun at least ada 1000. Saya recap balik paling penting adalah buat. Dia buat, review, adjust, lepas tu buat balik. Apa yang kita tengok sebelum ni, kita tengok kita punya siapa kita punya competitor ataupun kita punya benchmark, and then kita try adjust ikut dia, and then kita cari kita punya USP sendiri. Okey, itu sahaja saya rasanya. Kalau ada soalan lagi? Okey, funnel seeding. Tu paling bagus lah. Seeding, betul. Video dari IG nak letak YouTube kena hati-hati pun. Copyright live. Betul. Kalau YouTube, yang tu betul, sangat betul. Kalau YouTube, kalau ada lagu, kecuali lagu yang dibenarkan biasanya tak sedap. Dan bila ada copyright, dia akan jadi masalah juga. Akan jadi ban ataupun dia mute. Dia tak dengar suara langsung. Apa maksud funnel seeding? Okey, kalau macam yang saya faham lah. Kalau Puan Remy boleh tu. Guna copyright free song, betul. Okey, kalau yang saya faham untuk funnel seeding, macam saya nak buat konten ni. Beberapa konten, and then saya nak pergi kepada orang yang siapa nak menjual, saya bagi CTA, and then dia orang masuk ke dalam funnel saya tu, and then satu video yang untuk orang pergi kepada saya seeding untuk orang pergi kepada benda yang saya nak buat lepas tu. Biasanya macam tu lah.
Ada soalan lagi? Tak jelas. Maksudnya macam kita nak ajak orang pergi ke satu, macam contohlah kita daripada Instagram, lepas tu kita buat posting and ajak reader tu pergi ke YouTube kita. Macam itu ke maksud dia? Kalau benda tu boleh CTA dekat kita punya Instagram terus, CTA terus kalau nak menjual. Kalau kita nak pergi kepada orang lihat kepada YouTube pun kita boleh menjuruskan dia orang pergi kepada YouTube. Contoh kalau saya ada Instagram, saya nak menjuruskan dia orang tengok konten saya just biasanya saya tulis teruslah dekat paparan tu YT apa saya punya channel terus. Tuan, macam mana cara jika saya nak guna kepakaran orang lain? Saya ada kawan-kawan yang pandai memasak tapi tak tahu cara upload ke YouTube, FB dan sosial. Berapa persentase income setiap orang dan saya dan kawan tu. Yang tu buat satu pendapat saya. Contohnya 50%. Boleh juga. Okey, buat satu macam YouTube khas untuk dia, at least kita bagi tahu dia siap-siap yang ni adalah YouTube bersama. Lepas tu percentage berdasarkan perbincangan lah. Biasanya perbincangan kalau siapa yang keluarkan modal banyak, biasa yang tu yang dapat lebih lah. Kepakaran boleh bincang dengan dia. 50-50. Biasanya tak jadi macam tu. Kalau pengalaman beberapa company lepas, kalau okey je. Biasanya tak jadi macam tu. Biasanya kita senaraikan yang seorang ni tugas dia sebagai apa, yang ni sebagai apa, kita tengok berapa berat dia punya kerja, yang tu yang lebih biasanya. Contoh kan Tuan, kalau kita macam ada satu pasukan kan, pasukan, lepas tu setiap orang tu buat satu video. Contohlah konten tu ada 10 konten kita nak sama-sama buat, lepas tu kita kumpulkan dalam satu channel. Okay, lepas tu maybe like setiap orang buat channel sendiri dan video ni kita kongsi-kongsi. Siapa nak letak dalam channel diorang boleh letak lah. So kalau macam gitu, macam kita dah cakap siap-siap, kita infakkan video usaha kita ni, siapa-siapa nak letak dalam diorang punya channel. And then kalau dapat untung dari situ, kira halal. Is it ethical to do that? Ataupun kena divide juga? Contoh macam satu video tu kita semua share sama-sama. Okay, maksudnya ada dua personal satu, and then ada satu yang untuk bersama-sama macam tu. Ada dua channel lah. Masing-masing ada satu channel. Maksudnya satu channel, lepas tu kita seorang satu ada satu video. So maknanya bila kita kumpulkan tu ada 10 video dan kita sama-sama upload kat channel masing-masing video yang kita buat sama-sama ni. Okay. Seorang satu video gitu. Kami pun memang ada macam tu. Cuma isu kalau semua tu okey, beres. Tak ada isu claim. Okey, kalau contohnya video yang ustaz-ustaz yang viral, lepas tu kita letak dekat video kita, contoh. Ni saya bagi contoh. Kita letak dekat YouTube kita. Tapi orang yang bila dia orang tu claim, biasanya kita tak akan dapat monetize. Kita tak akan dapat bayaran. Satu lagi yang paling diutamakan, kalau video yang sama, ramai orang yang upload, biasanya orang yang first yang upload tu akan dapat kelebihan. Kecuali dia buktikan itu adalah video dia.
Tapi dalam in case kita dan tim kita biasanya tak ada masalah. Sebab yang satu untuk personal, satu untuk yang ramai-ramai biasanya tak ada masalah yang tu. Dan income sama-sama lah. Ataupun perbincangan, okey, saya seorang ke macam mana ke nak berbincang tu tak ada masalah. Yang tu beres, tak ada masalah. Kecuali ada orang claim. Okay. So mana owner tu dia kita bagi dia kelebihan untuk up dekat dia punya own channel first, and then yang the rest tu bolehlah lepas dia dah up, kita up video dia kat kita punya channel sendiri. Betul. Gitu. Betul. Okay. Betul. Satu lagi tuan, does it matter cara kita membahasakan diri kita? Macam contoh saya bahasakan diri saya. Ada orang yang membahasakan diri dia dengan nama Umi Rai ke, ataupun yang dia ni akak. What is the best way to membahasakan diri? So, kadang saya rasa kekot nak bahasakan diri, tak tahu nak bahasakan diri apa. Bagi saya guna satu je. Kalau once kita nak guna aku. Kalau kita nak guna umi, kalau kita nak guna akak, guna satu saja, jangan caca marba. Okey, macam yang Puan Intan ni, betul akan ada isu originality, betul, bila orang claim. Tapi kalau tak ada orang claim, biasanya tak ada masalah sangat. Yang sekarang ni yang kita orang buat tu biasanya tak ada masalah, dua-dua dapat income lah. Kalau isu penggunaan nama tadi tu guna satu sahaja. Kita stick kepada satu sahaja. Okey. Kita tengok je. Kalau yang ni golongan mana yang nak dibantu, okey, macam in case saya adalah golongan orang yang bekerja dan dia orang tak nak guna modal. Saya nak bantu golongan itu sebab kita nak sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. At least dia gembira dapat income, saya pun gembira dengan volume yang saya dapat, yang saya sediakan platform. Saya nak tengok apa lagi tips yang saya tulis. Program belajar tentang buat konten sekarang. Itu saja saya rasa. Kalau contoh dia bahasakan dirinya saya dan audiens sebagai kalian. Okey, saya rasa Puan Intan ni sangat powerful sebab dah masuk KHM. Sangat-sangat bagus. Video dari channel yang dikumpulkan itu dan kemudian letak dekat channel sendiri. Okey, nama panggilan diri bergantung kepada audiens kita. Umur dia, kalau audiens muda sesuai, guna bahasa yang sesuai. Betul. Sangat betul. Intan ni powerful. Alhamdulillah. Okey, ada yang terakhir yang nak tanya lagi? 10. Dekat 2 jam. Jadi itu depends pada avatar kita lah kan. Betul. Avatar daripada konten yang kita tarik tu biasanya kita dah boleh agak majoriti avatar kita tu yang mana. Kalau macam saya orang yang bekerja lah. Saya baru belajar, suka sharing dengan kawan-kawan yang minat belajar. Betul kan? Saya pun baru nak start. Dan bila diberi peluang untuk sharing, saya cuba untuk sharing walaupun tergagap-gagap, walaupun baru nak belajar sharing. Saya sentiasa newbie, betul. Sentiasa at least kita belajar daripada buayan hingga liang lahat. Suara saya jelas tak?
Ini antara yang terakhir aku banyak ilmu. Yang tu je yang saya tahu. Jelas. Saya perasan lah yang saya banyak menjual apa semua ni. Barang-barang yang kepada mak-mak senang menjual. Contohnya yang barang home appliance yang saya tengok periuk batu, lepas tu saya tengok iron steel, lepas tu yang tu powerful, make profit. InsyaAllah ilmu mengalir tempat yang rendah, ilmu mengalir pada hati yang merendah diri. Audio visual jelas je, alhamdulillah. Lebih jelas malam ni, alhamdulillah. Cumanya at least siapa yang tak buat, kalau nak sharing nanti boleh tag saya ke macam mana ke. At least kita sama-sama buat dan kita tengok tahun daripada lepas ni. Saya rasa untuk 100 tajuk untuk saya sendirilah. Untuk saya sendiri untuk tahun ni, untuk 100 tajuk saya go through untuk tahun ni. Boleh tak nak screenshot nota tadi? Kat mana? Boleh. Sekejap saya ni sekejap. Tapi tulisan buruk tu lah. Kamera apa? Li nak buka kan ni? Saya kena tuan saya Li. Lepas tu share. Nanti sharekanlah dalam grup. Saya sharekan benda ni dalam grup. Dalam grup Telegram Nanti saya share dalam grup Telegram. Terima kasih menjawab sama-sama. Terima kasih juga, maaf banyak kekurangan. FB Syekh Muhammad Hakimi biasa dalam grup 180 hari. 180 hari itu yang Tuan Farid invite kita semua tu biasanya ada dalam tu. Saya ada post tadi. Tadi pun ada post. Tuan Saidi ada post. Saya rasa tu saja malam ni. Terima kasih banyak-banyak semua. And then yang tadi yang tulisan buruk tu saya share dalam tu lah. Nanti saya ataupun Tuan Saidi akan share. Terima kasih atas masa. Dan yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk tu daripada saya sendiri. Lepas tu closing. Untuk apps, okey, saya tunjuk sikit ya. Untuk apps, saya tunjuk yang lebih sistematiknya adalah, saya tunjuk sekejap. Share yang mana? Oh ni. Share. Video share. Kita ambil seminit dua. Seminit. Mirroring. Okey, nama kalau yang tak suka tulisan buruk macam tadi tu, dia boleh install kalau iPad iPad dia panggil eDrawMind. eDrawMind ni yang ni lebih bersistematik, yang ni lebih visual yang sangat bagus. Lepas tu pecahkan. And then kalau nak tambah ni, tambah lagi. Kalau nak tambah macam ni. Yang ni simple operation. Operation yang button bawah kat sebelah kanan ni. Bawah bucu sebelah ni. Bawah ni. Bawah sebelah kanan ni kan. Kan sini. Jadi dia akan tambah satu topik. Operation. Tuan guna apa Tuan? Yang ni eDraw. eDraw. Tak. Ni iPad ke apa ni? Ni iPad. Tapi ada dalam desktop ada juga. Untuk desktop. Kalau dekat desktop boleh buat Boleh. Tapi dia berbayar. Sebenarnya ni berbayar, tapi mungkin ada limitation lah kot. Berbayar, yang free tak ada. Dia yang free, yang ni free.
Oh, Tapi dia yang advantage, ada add-on yang lain tu mungkin ada berbayar sikit lah. Jadi cuba explore dulu lah, sebab saya gunakan iPad memang so far macam dia, sekejap kita cuba anak bahasa. apa nama, tulis je nama dia lah. Ni Idromind. Idromind. Nampak tak? Kat sini, dekat sebelah kiri atas ni. Idromind. Oh ni ha, okey. Idromind. Kena install ke? Kena install apps tu. Kalau dekat Mac. iPhone saya rasa boleh kot sebab ni iPad boleh kan? Mac boleh ke? Kat Mac boleh ke? Dekat Mac saya tak sure sebab saya pun tak install. Kalau iPhone ada iPhone ada. Sekejap saya nak try. Try cari je. Kalau yang Android try cari Idromind ni lah. Ni saya tunjuk contoh sikit lah. Kalau kita create dokumen, nampak kan? So dia ada banyak. Nampak tak dekat skrin? Nampak. So dia ada banyak ni kan. Jadi contohlah saya nak pilih yang horizontal ni. Dia ada yang Ada. Yeay. Dia ada yang free, ada yang baik. Saya tak ingat yang berbayar tu yang features mana. Tak apalah. So nanti kalau kita nak buat sharing dekat, tak kisahlah Zoom ke apa mana-mana lah kan. So kita boleh gunalah ni kan. Macam Tuan Kimi buat ni. Betul. Tadi sebab nak tulis tulisan buruk tu. Okay, nanti saya explore. Inilah dia ada yang right map je lah. Ada yang dia nombor 2 daripada atas ni kan. Warna kuning ni. Yang ni. Oh ni right map ni apa? Right map. Ada dia nama right map tu, itu yang sesuai macam Tuan Kim tunjukkan tadi lah. Ke kanan yang Tuan Afnan bagi tahu. Yang right map ni yang paling sesuai lah. Macam saya suka tampal di dinding, at least masuk dalam office tu nampak kan? Nampak terus. Kalau yang suka kepada pegang benda alah ni, pakai benda ni sangat-sangat bagus lah. Kalau tak saya lambat kena buka balik apa semua. Saya jenis macam tu. Tengok kepada orang tu lah. Bagus Tuan Kimi tulis tu sebab mata kita nampak, tengok terus masuk dalam kepala kan. Betul. Betul. Okey, terima kasih sharing yang apa tadi? Idromind. Ni yang contoh yang saya buat bersama dengan Tuan Afnan lah. Saya ada share dalam tu sebelum ni. Nanti kita share dalam tu lagi lah. Oh. Yang tadi cakap ada yang nak link YouTube tu saya share. Nanti Tuan Kimi akan share ni kan dekat group. Yang ni dah ada rasanya sebelum ni, tapi kalau nak lagi saya snap lagi lah. Okey. Kalau Android apa app yang sama? Kalau Android kena try cari lah. Kena cari Idro jugalah. Kod-kod ada kan? Ada rasanya. Cuba dulu. Kalau saya buat sharing, cari idea ikut niche. Memang nak lah Cik Puan kan. Nanti bagi tahu dekat Tuan Farid. Kalau Android boleh cuba Minds. Tu Cik Puan Intan dah bagi tahu. Ready. Okey, setakat tu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Kimi. Terima kasih Tuan Kimi. Dan apa tadi Cik Suhaili. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita tutup majlis dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih.